Kita juga ingin bawakan perhatian anda ataupun tumpuan anda pada waktu ini dalam kita menyahut cabaran untuk menjadi sebuah negara yang juga mengamalkan sistem yang berasaskan Islam dan juga halal itu sendiri. Sudah pasti ini juga merupakan satu peluang dan juga kesempatan untuk kita meneroka satu lagi ruang ekonomi yang kita boleh ceburi bukan sahaja dalam negara bahkan di luar negara. Dan bagi memulakan cabaran ini ataupun sambutan cabaran ini, negeri Melaka merupakan salah satu negeri yang terawal untuk memastikan industri halal ini terus diperkasakan dan diangkat ke peringkat antarabangsa. Ya, betul tu Edwin. Okey, tapi pada hari ini kita jemputlah tetamu kita daripada Melaka, iaitu Muhammad Zainal, Ketua Pegawai Eksekutif Melaka Halal Hub, dan Profesor Madya Dr. Ishak Sulaiman, Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Terima kasih, selamat datang. Ya. Sama, terima kasih. Baik, kita mulakan dengan Encik Mak Zaini dulu. Kita tahu bahawa ini merupakan salah satu tindakan ataupun salah satu respon negeri Melaka itu sendiri untuk menyahut cabaran dan menjadikan Melaka sebagai halal hub. Dan bagaimana dengan adanya inisiatif seperti ini dan juga menyahut cabaran sebegini, Melaka itu sendiri sudah bersedia untuk menjadikan sebagai salah satu negeri sebagai halal hub itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Edwin dan Hana. Pertamanya, kami sebenarnya menyahut cabaran daripada ucapan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka yang ingin menjadikan Melaka sebagai pencetus hub halal Nusantara. Jadi kami di Melaka Hub merancanglah satu plan strategik bagaimana ucapan ini kita boleh laksanakan. Dan bila sebut Nusantara, pastilah ada negara-negara sekitar kita, Asia Tenggara dan Asia Timur. Dan fokus kita sebenarnya adalah negara China. Okey. Negara China ni dia pasaran dia sangat luas dengan penduduk 1.4 bilion. Permintaan dia sangat tinggi. Dan hubungan ni sebenarnya telah berjalan 3 bulan yang lepas. Pihak negara China melalui Persatuan Hui, Salam Yunan International Co Limited, telah datang ke Melaka dan kita telah membuat perjanjian persefahaman MOU di antara Persatuan Hui, CM Academy dan Kerajaan Negeri Melaka. Okey. Itu yang tindakan pertama. Dan tindakan kedua kita telah pergi ke China baru-baru ini di Zundian, daerah Yunan. Kita telah menandatangani perjanjian kedua yang dipanggil Persefahaman Pemegang Saham, shareholder. Okey. Ini tindakan yang sangat baiklah. Di mana mereka telah memanggil lebih kurang 3,000 usahawan Muslim seluruh China berkumpul di satu tempat dan kita telah berjaya melahirkan perjanjian pemegang saham. Dan sinergi daripada perjanjian ini, kita boleh menubuhkan sebuah syarikat SPV yang akhirnya akan melaksanakan tadilah hajat kita untuk menjadikan Melaka sebagai pencetus halal Nusantara. Dan saya berkeyakinan dan proses-proses berikutnya kita akan membawa masuk pelaburan yang sangat besar daripada China. Minta doa daripada semualah. InsyaAllah. Bagi Prof pula, macam mana penerimaan semua pihak, terutama pihak pengguna dan pihak industri terhadap standard halal JAKIM ni? Okey. Terima kasih kepada Hana dan juga Edwin. Pertama sekali, jika kita lihat kepada realiti dan fakta bahawa penerimaan semua pihak di peringkat Malaysia dan luar negara pada saya begitu dahsyat sekali. Sebagai bukti, kalau kita tengok bahawa peningkatan syarikat yang mendaftar untuk mendapatkan sejarah halal di JAKIM diberitakan baru ni bahawa 10,176 buah syarikat. Jadi kalau kita tengok pula pada bilangan umat Islam sedunia 1.8 bilion dalam anggaran dan dijangka akan mencecah kepada 2 bilion pada 2030. Dan di Nusantara ini saja, kalau kita lihat dengan majoriti umat Islam di Indonesia, Malaysia, Selatan Thailand, di Brunei dan sebagainya, dan juga kepada pengguna bukan Islam, mereka meyakini bahawa standard halal yang khususnya dipelopori dan di Malaysia ni oleh pihak JAKIM dengan prosedur persediaan halal dan dibantu pula dengan Akta Perihal Dagangan 2011. Dan kita juga mempunyai Malaysian Standard tentang pemakanan ini yang begitu, saya rasa ada beberapa yang begitu fokus. Sampaikan ada satu standard MS 2400 ingat saya yang memfokuskan kepada halalan thayyibah dan bagaimana aspek kosmetik dan sebagainya. Jadi artinya banyak pihak terutamanya industri telah mengiktiraf bahawa standard yang Malaysia buat ini satu standard yang cukup diyakini dan memberikan keselamatan dan keyakinan. Dan ini sebenarnya dengan pengguna yang ramai termasuk juga yang bukan Islam walaupun nama halal mempercayai
standard yang dibuat ini dan penerimaannya cukup memberangsangkan lah. Sebab itu Malaysia dikenali dengan satu hub halal yang cukup dipercayai, dan di antara buktinya seperti kepercayaan pihak negara China melakukan investment atau pelaburan yang besar jumlahnya di negara Melaka. Ya, berdasarkan apa yang Prof terangkan tadi, kepercayaan produk yang berasaskan ialah halal dan sebagainya ini bukan sahaja mendapat kepercayaan daripada masyarakat yang beragama Islam, tapi sebagai contoh China, kita tahu bukannya majoriti beragama Islam tetapi menerima produk sebegini dan menyokong. Dan kalau kita lihat kerjasama yang terjalin seperti mana yang Mat Zaini katakan tadi, MOU telah pun dipersetujui, ditandatangani dan melibatkan hubungan dua hal antara Malaysia dan juga China. Kalau kita lihat manfaat Malaysia itu sudah pasti akan menyumbang pada ekonomi, sektor ekonomi dan juga industri halal, dan China pun ada menerima manfaatnya tersendiri. Namun kalau kita lihat di sebalik hubungan dua hal ini, khususnya sendiri hubungan bukan sahaja ekonomi, bahkan dalam kita mempertingkat lagi pemasaran produk berasaskan yang halal dan sebagainya. Ya, pastilah kita ada visi dan misi kita sebenarnya untuk melahirkan hubungan G2G ni. Sebenarnya untuk pengetahuan semua, di Melaka kita mempunyai satu taman, kita panggil Halal Park. Okey, di Melaka Lahab kita mempunyai 147 unit kilang dan berapa tanah lot untuk dibangunkan dalam kawasan seluas 134 ekar. Jadi sebenarnya kami di Melaka telah bersedialah untuk menyambut kehadiran pelabur-pelabur daripada China. Cuma kesan ekonomi ni saya menjangkakan satu kesan yang sangat positif. Bila kehadiran kemasukan pelaburan yang nilai berbilion ringgit dan jangkaan kami, pastilah akan melahirkan peluang pekerjaan kepada rakyat negeri Melaka khususnya. Dan kemudian produk-produk Cina akan masuk ke Melaka, dan pada masa yang sama kita mahu juga produk-produk usahawan Melaka dan Malaysia khasnya masuk ke pasaran China. Dan kedua-dua produk ini bertukar-tukar pasaran, dan sinergi kita akhirnya kita akan memasuki pasaran antarabangsa. Dan kemudian akan lahir industri hiliran. Seperti kita akan melahirkan membangunkan industri pelancongan dan hub dakwah. Sebab yang hadir-hadir tu usahawan tu dia pelbagai. Ada yang produk, ada yang hub dakwah, pelancongan, makanan dan sebagainya. Jadi dengan hubungan yang kami jalin ini, kami sebenarnya mencipta ruang baru untuk usahawan di Melaka dan Malaysia. Dan saya berharap jugalah para usahawan kita bersedia, dan kerajaan dengan mesej kita Reform Halal 2019, Melaka juga membantu para usahawan untuk masuk ke industri hub halal Nusantara dan global sebenarnya. Itulah harapan yang dicita-citakanlah oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kami. Tadi Mat Zaini ada katakan berkenaan dengan Halal Park. Ya, betul. Itu terletak di daerah mana? Halal Park kami di Serkam Jasin. Ada seluas 134 ekar. Okey, dan itu bukan sahaja menghimpunkan produk halal tapi usahawan juga. Ya, usahawan duduk di situ seramai 147 orang. Dan kita mempunyai pelbagai jenis produk sebenarnya. Cuma nak memasuki pasaran China tu. Mungkin dari segi kita akan memperbaiki kualiti, packaging, modal kita. Dan pada masa sama kita usahalah G2G dengan China ni. Dengan pelaburan daripada negara China ni, jadi apa usaha dan perancangan kerajaan negeri Melaka untuk kerjasama, bagi melangkah kerjasama strategik di antara negeri Melaka dan negara China? Kerjasama tu yang seperti saya masukkan tadi lah, G2G tadi, kita dah akan masuk proses yang ketiga. InsyaAllah pada bulan 5 ni, tak lama lagi ni, para usahawan daripada China akan datang ke Melaka. Kita akan bawa ke kawasan Halal Park kami, melihat segi pelaburan, sama ada mereka membeli tanah dan mendirikan kilang besar mereka di sini. Dan pada masa sama kita himpunkan para usahawan Melaka dan Malaysia khasnya dalam satu tempat, kita buat business matching lah dengan mereka. Dengan harapan kita ada pertukaran produk di antara dua negara. Itu harapan kami sebenarnya. Baik Prof, satu lagi yang menjadi keutamaan di negara kita ialah pengiktirafan halal itu sendiri, dan kita pihak yang terlibat ialah, ataupun pihak yang bertanggungjawab ialah JAKIM itu sendiri. Dan kalau kita lihat iktiraf halal oleh JAKIM ini,
mendapat juga pengiktirafan daripada negara luar. Dan itu merupakan salah satu kelebihan untuk kita supaya senang untuk kita membawa produk halal di Malaysia ini ke negara tersebut. Itu juga bagaimana dalam membantu kita meluaskan lagi produk halal itu. Sebab itulah saya rasa inilah satu peluang di mana Malaysia ini akan menjadi halal hub. Dan di sana ada 76 agensi seluruh dunia sebenarnya yang mempunyai autoriti dalam berkaitan dengan sijil halal ini di luar negara. Dan bayangkan jika kita mempunyai satu kapasiti bukan saja modal dan tempat, tetapi kapasiti modal insan. Artinya eksekutif halal yang bersedia untuk menjadi pekerja dalam industri halal ini. Dan inilah yang berlaku di Malaysia yang belum lagi berlaku di tempat lain. Terutamanya kalau kita lihat di universiti-universiti tempatan telah ditawarkan kursus-kursus diploma dan sarjana muda berkaitan eksekutif halal. Dan contoh Universiti Melaya sini, di bawah Universiti Melaya Human Halal Research Center, kita memperkenalkan Certified Halal Executive Training yang baru ni dibuat. Jadi ini juga peluang kepada mana-mana anak-anak muda yang mempunyai minat di bidang industri halal ini untuk menjadi eksekutif halal yang boleh membuat audit dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahawa kita bukan semata bergantung dengan sijil yang kita promote, tapi kita ada satu sistem yang lengkap di sudut pelaksanaan dan operasi halal itu yang dijangka akan memberikan satu impak kepada kualiti produk dan servis yang standard yang telah kita buat. Ini saya rasa kekuatan yang kita ada, yang semua pihak sepatutnya akan menyambut cabaran ini. Dan hampir semua industri tempatan sekarang ini sedang merangka dan berusaha ke arah memberi satu keperluan ataupun menyediakan tenaga manusia bagi industri ini. Dijangkakan RM3 bilion yang akan dilaburkan dari negara China. Bagaimana Encik Zaini melihat pelaburan ini akan berjaya dan menjadikan Melaka Halal Hub ni sebagai medan pelaburan yang boleh menguasai dunia? Okey. Alhamdulillah, kita menjangkakan pelaburan dalam masa 5 tahun mencecah kepada 3 bilion. Dan kemungkinan jika proses berjalan lancar mungkin lebih daripada itu. Jadi harapan kami dengan bantuan daripada Kerajaan Negeri Melaka, dengan Wisma Putra, daripada MIDA dan Kementerian Pembangunan Usahawan, kita akan mencapai target itu. Tapi pada masa yang sama, kita mahu juga usahawan-usahawan di Melaka khasnya bersedia menyahut cabaran untuk masuk ke industri hub halal global sebenarnya. Dan Nusantara itu mungkin kecil. Jadi kita mesti bersedia untuk masuk pasaran antarabangsa. Dan Melaka mengalu-alukan mana-mana usahawan yang berminat, yang punya modal dan kapasiti yang mencukupi untuk menghubungi saya di Melaka Halal Hub. InsyaAllah kita akan bantu mereka semampu kita, yang mungkinlah. Dan terima kasih juga kepada Kerajaan Negeri kami yang berhormat Ketua Menteri, UPEN, JAIM, JAKIM, semuanya telah banyak membantu Melaka Halal Hub. Terima kasih. Baik Prof, mungkin akhir sekali kita ingin melihat bahawa ini merupakan satu peluang yang kita patut ambil dan juga garap sebaik mungkin, kerana ia bukan sahaja memberikan limpahan ekonomi kepada negeri Melaka, bahkan kepada seluruh negara kita ataupun di seluruh Malaysia itu sendiri. Dan mungkin selepas ini, selain daripada negara China, pandangan Prof lah, antara negara-negara lain yang mungkin juga patut kita jadikan sebagai fokus pada masa akan datang dalam industri halal ini sendiri. Pertama saya tengok iaitu di sebelah Timur Tengah. Okey, Timur Tengah ni negara Arab. Okey, saya ada pengalaman 3 tahun bertugas bila mana Universiti Melaya menubuhkan Jabatan Pengajian Malaysia di Cairo University. Dan saya bertugas di tahun 2016 dan 2018. Dan di antara tugas saya ialah menguruskan promosi Malaysia dalam bidang akademik, dan di antaranya topik yang menjadi topik subjek bulanan kami iaitu tentang halal. Saya berkolaborasi dengan pegawai JAKIM di luar negara di Mesir. Dan saya lihat potensi sebab walaupun negara Arab ini adalah majoriti orang Islam, tetapi mereka belum lagi mempunyai satu landscape ataupun kekuatan halal seperti yang kita ada. Dan mula-mula saya buat promosi ini, ramai yang berkatanya, kenapa halal? Kami semua dah halal. Adakah sebab mungkin polisi di sana? Tapi bila saya ceritakan soal kelebihan kita yang kita dapat menjana ribuan bilion pendapatan, barulah mereka membuka mata bahawa sebenarnya makanan ini dan apa juga produk kosmetik, pharmaceutical dan sebagainya memerlukan satu standard yang memang bertepatan dengan agama mereka, iaitu agama Islam, khususnya di Timur Tengah. Dan mereka ada kuasa beli juga, terutama di Timur Tengah. Kalau kita ada kata Dubai, Arab Saudi dan sebagainya. Dan termasuk juga saya rasa yang kita teroka ialah sepatutnya kita kena buat juga di Eropah. Okey, insya-Allah.
Baik, terima kasih Encik Mat Zaini Zainal, Ketua Pegawai Eksekutif Melaka Halal Hub dan juga Profesor Madya Dr. Ishak Sulaiman, Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Dan kita harapkan agar inisiatif ini dan juga usaha murni ini dapat dilancarkan dan juga dilakukan dengan cemerlang yang mungkin dan melibatkan hubungan dua hala antara Malaysia dan juga China. InsyaAllah. Ya. Okey.